Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Selamat bertemu. Salam pertemuan di alam maya. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Hari ini hari Isnin, kita mula bekerja seperti biasa. Apa khabar Puan Limah Jacob? Ini puan yang pertama muncul ni, saudara Muhammad Naim. Waalaikumsalam. Mustafa Ilyas, apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Zamari LC, saudara Nahib Ghazali. Siapa lagi? Saudara Syah Ibrahim. Saya minta kalau boleh cepat sikit sebab hari ini saya ada tetamu istimewa saudara ya. Jadi yang saya harap daripada anda adalah like, share dan juga kalau boleh subscribe. Jika ada berlaku sesuatu pada Facebook, lari kepada Instagram ya saudara. Apa khabar Pak Chu, Empat Langking? Selamat. Waalaikumsalam. Saudara Mahat, saudara Ibrahim Cik Muda, Fau GH, apa khabar? Limut, apa khabar saudara Limut? Saudara Taib Apeh. Malam ni ramai teman-teman yang baru muncul ya. Saudara Muhammad Yusof Baharum. Cuma saudara tak sebut kepada saya ya. Saudara Samsul Anwar. Dari mana? Jadi kalau dapat saya tahu boleh juga. Sebab hari ni pasangan saya malam ini orang Kelantan. Orang Kelantan salam dari Kuantan. Saudara Wan Ismail, Wan Abdullah. Apa khabar saudara Wan? Bengkel murah rezeki. Mudah-mudahan. Saudara Nurul Hairul Nizam. Baik, saya tak dapat bertahan lama untuk menyantun satu-satu. InsyaAllah malam ni akan saya santuni satu persatu usai pencerahan malam ini. Baik, saudara, seperti biasa saya harus memberi gambaran kedudukan negara kita. Hari ini saudara adalah hari yang ke-670. Bumi tercinta ini dicengah oleh virus corona. Hari ini hari Isnin tanggal 17 Januari. Ya, saudara, mengikut laporan saudara Rio daripada Universiti Malaya di hantar pada saya petang tadi, jumlah jangkitan agak berkurangan. Alhamdulillah, semalam 3,010, hari ini 2,343. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan untuk hari ini adalah 49,405 orang. Jumlah jangkitan keseluruhan adalah 2,810,689 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman, kalau boleh jagalah kesihatan kita sebaik mungkin, jaga kebersihan. Baik saudara, usai laporan ini cepat sikit. E-commerce kena ada dia bising. E-commerce, saudara yang punya produk sila hubungi Al-Azhar di talian 0113041241. Berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa haruman setangi Bakur agar bilik anda, rumah anda sentiasa harum semerbak. Ingat saudara, rumah yang wangi semerbak itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Dan kalau bersama dengan Azhar, jangan lupa boleh pesan rendang tok dan balu berdal, produk ibunya. Kalau anda tak dapat menghubungi saudara Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Juga bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, supaya buah-buah yang dapat dihantar terus ke rumah saudara, hubungi saudara Syauki di Kinzinis. Cuma Syauki ni kabarnya hari ni masih lagi tersadai di rumah. Rupanya dia dijangkiti. Dia positif COVID, tak boleh nak bergerak. Jadi pekerja-pekerja dia lah. Saudara boleh berhubungannya juga. Boleh hubungi Syauki di 012-357-5703. Doa saya supaya saudara Syauki segera sembuh daripada apa yang dialami. Ini jangkitan sekarang ni, saudara. Dan akhir sekali, jangan lupa Popia Sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup, manis dan makan mengasyikkan. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Okey saudara, usai pencerahan tentang COVID-19, kita masuk segmen seperti biasa saudara, iaitu naluri kehidupan. Kerana daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkan salam ke atasku pada hari Jumaat, katanya. Sungguhnya selawat kalian dibentangkan kepadaku. Waktu baginda menyatakan perkabaran tersebut, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selawat kami dibentangkan padamu sedangkan tubuh engkau telah hancur? Maka baginda menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi daripada dimakan bumi. Hadis ini daripada Sunan Abi Daud, kitab Al-Solat, bab fadil yaumil jumu wal lailatil jumu'ah. Dan kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i ini yang selalu kita ikut, banyak kata-katanya, aku suka membanyakkan selawat ke atas Nabi Rasulullah SAW pada setiap keadaan dan pada siang dan malam Jumaat. Kerana aku lebih-lebih menyukai amalan tersebut.
kerana aku juga membaca surah Al-Kahfi pada malam dan siang Jumaat. Jadi saudara, jangan lupa kita sentiasalah berselawat untuk baginda Rasulullah SAW, tanda kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Baik saudara, usai sedikit kita masuk mutiara kata saudara kiriman saudara Hibil Hasan. Cikgu Hibil dia kata, jadilah orang baik selagi kita masih hidup. Kerana hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang mahu berbuat baik. Perkataannya baik saya. Jadi dalam hidup kita ni jadilah orang yang baik. Dan semasa kita masih hidup. Kerana bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mahu berbuat baik. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata beliau. Okey saudara. Baik. Malam ini saudara ada istimewa. Sabar saudara. Saya kata istimewa, insya-Allah. Seperti biasa saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang semalam kerja RM10,000. Kita akan terus menyuarakan, walaupun dapat tak dapat, saya terus menyuarakan. Mudah-mudahan terbukalah hati Yang Amat Perdana Menteri, terbuka hati Yang Berhormat Menteri Kewangan, terbukalah hati mereka yang memimpin di kumpulan wang semalam kerja untuk memberi pengeluaran RM10,000 secara tuntas one off kepada penyimpannya. Dan ingat, kepada pemimpin, kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini seperti saya kata istimewa, iaitu Quo Vadis bangsa Melayu. Quo Vadis ini ke arah mana? Ke mana Melayu akan pergi ini? Sebelum saya berbincang atau membicarakan soal ini, kita santun dulu kata pantun Pak Nazil. Saudara Haji Wan Ismail, Waalaikumsalam. Saudara Hamid Ismail, Saudara Azmi Nordin, Saudara Azul Hakim. Salam 10K. Pak Nazil menerbitkan banyak buku-buku pantun dan 2 rangkap pantun dari Pak Nazil. Beli keladi di Pasar Kelang, memilih kelisa dengan teliti. Hendak jadi pemimpin terbilang, buat jasa seikhlas hati. Ingat saya, nak jadi pemimpin terbilang, harus membuat jasa seikhlas hati. Katanya lagi, berhenti bertandak, penatnya rasa, selepas mandi, segar berseri. Bangsa tidak mendaulat bahasa, rendahnya budi, sombongnya diri. Kalau kita sebagai bangsa Melayu tidak mendaulatkan bahasa kita, kita akan menjadi orang yang rendah budi, seorang yang sombong. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun beliau. Jangan lupa, saya juga menerima pantun daripada sahabat saya, anak muda pejuang daripada Perak, yang sekarang ni mengumpulkan anak-anak muda untuk dilatih dalam sektor industri pertanian. Saudara Nordin Malik. Kata Saudara Nordin Malik, gurau suami mencubit-cubit. Alah Mak Nordin ni. Bergurau manja menjadi kegemaran. Romantis rupanya dalam orang perjuangan begini. Malaysia pengeluar minyak sawit. Pelik minta, tiada pasaran. Jadi peliknya bila kita nak minta minyak tu tak ada dalam pasaran. Sedangkan kita pengeluar minyak kelapa sawit. Katanya lagi, sedap sungguh makan cendawan, sedap juga makan pegaga. Jadi kesian sungguh nasib usahawan, minyak masak terganggu niaga. Jadi inilah masalah kita Saya mengharapkan agar Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna memastikan supaya bekalan minyak secukup-cukupnya. Kita negara pengeluar, bukan kita import. Dan akhirnya dalam saat ini, saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ialah dalam ungkapan kata-kata pemimpin Melayu. Pemimpin terdahulu mengharapkan agar pemimpin hari ini mesti menjaga kemurnian sikapnya. Dan kita amat mengharapkan, dan pemimpin terdahulu juga amat mengharapkan, agar hadirnya pemimpin Melayu yang bukan pemimpin yang buta. Orang dulu kalau dia marah, dia cakap buta. Itu saudara. Kerana jika memimpin bagaikan orang buta, maka tak tahu membezakan baik dan leta. Leta ni, dia tak tahu yang beza yang baik atau yang buruk. Penderitaan rakyat tidak dilihatnya. Petua amanah tidak didengarnya. Kalau pemimpin itu buta saudara, maka penderitaan rakyat langsung dia tak pandang. Petua amanah tidak didengarnya. Memimpin menurut nafsu semata. Hati busuk, budi tak ada. Jadi kalau pemimpin yang buta ni, hatinya busuk saudara. Budi tak ada. Dijadikan pemimpin membawa nista, jadi cercaan orang kata dijadikan tua membawa hina. Dijadikan induk, tak ada guna. Jadikan ibu ataupun untuk sebagai kita menaung, tak ada guna. Memimpin umat, azab menimpa. Ini kekhawatiran pemimpin terdahulu, agar lahirnya pemimpin kita yang bukan buta. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Okey, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab. Apa saja suntingan, saya tak ada mampu untuk saya menyemak satu persatu. Begitu juga
bagi mereka yang menghantar komen dan sebagainya. Sebab itu saya katakan berilah komen, gunalah bahasa yang baik. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Paksi kita berdasarkan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Matlamat saya tidak lain tak bukan adalah untuk dijadikan medium ini sebagai untuk kita berkomunikasi dan warga kita berinformasi mengikut pengetahuan saya, mengikut pengalaman dan juga pembacaan saya. Jadi saya harap saudara, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini adalah ruangan orang UMNO. Jadi kalau saudara bukan daripada parti UMNO, jangan marah kat saya. Boleh dengar tapi jangan hamun. Boleh argue, tak ada masalah saudara ya. Dan saudara, saya sekali lagi berharap santunilah, gunalah bahasa yang harmonis untuk bangsa kita. Sekarang saya ada banyak isu lain, tetapi kerana malam ini saya mempunyai seorang tetamu yang cukup istimewa bagi saya. Seorang anak muda sebenarnya. Dia anak muda tetapi kerana pemikirannya adalah pemikiran yang cukup dewasa untuk memimpin bahagian. Beliau adalah Ketua UMNO Bahagian Bangi. Nah, dulu bahagian ini berada di bawah bahagian Serdang. Sahabat saya dulu saudara Satim Diman. Tapi bahagian itulah pecah dua. Dan hari ini Ketua Bahagian UMNO Bahagian Bangi ini adalah saudara Dr. Zaidi Mat Zain. Banyak orang tak kenal kerana ialah bahagian ini tak ada disclaimer. Maklum sajalah kerana di sini bukan wakil rakyatnya pun daripada Parti Pembangkang dan belum jadi wakil rakyat. Tetapi saudara, saya melihat sepanjang persidangan UMNO dah 2 tahun berturut-turut, UMNO Bahagian Bangi ini dipimpin. Saya nampak berani sebab itu saudara lihat belakang saya tu. Bersilang keris tetapi sebelah keris itu ada Allah. Itu perjuangan kita saya, perjuangan bangsa. Ini di pejabat beliau sebagai Dr. Muhammad Zaidi, Ketua UMNO Bahagian Bangi, tapi dia bukan orang Selangor. Dia orang Kelantan. Apa khabar Datuk? Selamat malam Datuk. Selamat malam Datuk. Ya. Sila banyak sudah datang ke Bangi. Silalah bagi kata-kata apa permulaan bicara kita. Orang Kelantan ni saya belaka. Silakan. Terima kasih banyak Datuk kepada pelayar kita, pelayar-pelayar yang setia bersama dengan Datuk Kamal Amir Hijaz Fan. Amir Hijaz Fan. Ya. Yang mana saya pun salah seorang daripada peminat, tapi saya ni kurang memberi komen. Saya membaca, mendengar, saya menghayati. Terima kasih. Dan saya suka tengok biodata seorang tu. Terima kasih. Bersama dengan saya ni sebenarnya orang hebat. Jadi saya pun segar juga nak tekan orang tak ada hebat apa, ni. boleh, tak ada masalah. Dia ada masanya. Kita budak baru belajar. Datuk, dalam hidup kita ni Datuk, kalau kita belajar ke apa-apa, tapi bila you telah dilantik, hari ni berapa ramai ahli UMNO sini Datuk? Kita ada 18,000 lebih. Setara, you are the father of 18,000 Malays yang menjadi ahli UMNO. Warga UMNO seramai 18,000, Datuk lah bapaknya. Alhamdulillah. Kalau wanita itu, dialah ibu pada warga UMNO. Sebab saya katakan bahawa bukan mudah untuk menjadi bapa tu. Macam-macam kena. Saya dah masuk dalam veteran UMNO dah tu. Kan? Tetapi sesuatu yang otai masih berbisa. Orang takut ni dengan tidak doh. Datuk Kamal ni orang takut dengan dia. Kita melihat bahawa UMNO ini perlu terus diperjuangkan. Dan takut bukan kerana takut apa tengok rupa ke apa, tidak. Tapi takut dengan lidah yang berbisa tu. Baik doh. Saya melihat baru-baru ni UMNO Bahagian Bangi pimpinan Datuk UMNO Bahagian Bangi membuat keputusan. Dan keputusan itu bukan dibuat oleh pengurusi tetap. Tapi pengurusi tetap bertanya pada perwakilan. Artinya keseluruhan warga UMNO Bangi membuat keputusan. Jadi keputusannya adalah bahawa warga Bangi mengharapkan diadakan pilihan raya dulu. Pilihan raya ini terlebih dahulu sebelum diadakan pemilihan parti. Kerana itu ada pula pihak itu menuduh mengatakan bahawa UMNO Bahagian Parti ini, Bahagian Bangi ini di-orchestrate. Boleh Datuk jelaskan? Nak orchestrate macam mana ya? Kita sebenarnya sekarang ni kita dah tak boleh kontrol orang. Tak boleh. Tambah-tambah lagi setelah kita kalah dalam PRU yang lepas. Ya. So kita kena mempunyai minda yang terbuka. Kita kena faham bahawa setiap orang tu mempunyai pandangan, idea dia sendiri. Melalui pembacaan, sebab sumber kita luas sekarang. Zaman IT sekarang ni. Yes. Kita tak boleh nak berbohong pada siapa pun. Betul. Kalau kita cakap mereka akan siasat. Betul tak apa fakta yang kita cakapkan tu? Betul. Jadi mereka akan cari sampailah mereka dapat fakta yang sebenarnya. Dan semua mereka bukan satu.
Ya. Beratus-ratus. Berapa cawangan sini tu? Kita ada lebih kurang dalam 114 cawangan. 114 cawangan. Mana yang hadir pada itu mewakili 114 cawangan. 114 cawangan. Bukan boleh straight boleh. Bukan, tak boleh. tak boleh kita nak ajar engkau cakap itu, engkau cakap ni, tak boleh. Ya. Saya cakap terus terang, ini adalah semua adalah kehendak daripada akar umbi. Ya. Kita kena faham buat masa sekarang ni kita kalah. Ya. Tetapi UMNO itu teguh. Ya. Ada yang menang, tetapi kita nampak batang tubuhnya saja gagah, tapi mereka tidak kukuh sebenarnya. Betul. Tapi UMNO ni terbalik. Walaupun kita tengok pada peringkat awal kita kalah, dah lemah dah, batang tubuh kita dah lemah. Betul. Tetapi masih lagi tegak. Maknanya semangat UMNO itu masih lagi tegak. Kenapa? Kerana akar umbi ni kuat. Mencengkam, kerana mereka faham tentang perjuangan sebenar UMNO ni. Jadi reti je Datuk, bukan Datuk arahkan mesti buat pilihan begitu, bukan? Tak ada arahan sama sekali. Saya pun tak mampu nak mengarahkan. Betul. Dalam bentuk apa saya nak arahkan? Kita ada 18,000 ahli lebih. Macam mana kita nak arahkan mereka? Betul. Dan ketua-ketua cawangan pun orang bijak pandai, dia bangi ni. Betul, bangi. Jalan-jalan. Ini bukan bahagian sebarangan. Ini bandar ilmu. Universiti ilmu. banyak, bandar ilmu. Bandar universiti pun banyak kat sini. Betul. Institusi pengajian tinggi pun banyak kat sini. Yes. Swastanya, kerajaannya, sekolahnya, sekolah swasta macam-macam. Jadi kalau orang berpandangan bahawa apa yang berlaku itu telah dirancang, itu adalah tidak betul. Okey. Ini boleh disahkan dengan siapa yang hadir dalam persidangan pada hari itulah. Saya bertanyakan ikhlas, bukan kerana saya nak memihak kepada mana-mana pihak, tidak. Saya pun ada pandangan saya sendiri, tapi pandangan saya itu saya hanya meluahkan sahaja, tetapi saya tidak maksa mereka untuk menerima pandangan saya. Okey, keputusannya bahawa UMNO bagi menuntut, jadi supaya bahagian-bahagian lain dapat. Jadi saya nampak bahawa bahagian-bahagian lain pun ikut. Okey. Sealiran, bukan mengikut, sealiran. Tapi kaedah saya, kenapa saya perlu bertanya tu, kerana saya nakkan kepastian yang jelas. Yes. Kita kalau kita sukakan sesuatu, kita suka express benda tu secara openly, secara terbuka. Tak mau kita buat misalnya borang, okey, tanda kau suka ke tak suka, lepas tu hantar borang tu, nanti kita baca keputusan dia. Tak ada. Bukan Tak ada. Saya style macam tu. Saya style terbuka. Bersemuka dan terbuka. Okey. Jadi kalau nak komen ke nak apa ke, cakap secara terus terang. Di dalam mesyuarat perwakilan tu kita ada ucapan penangguhan dan sebagainya, cakap. Supaya kita luahkan apa yang ada terbuku di hati tu. Lama ada call masuk. Ni Kak Zarah, minta maaf Kak, saya tengah live ni Kak. Minta maaf. I will call you back. Ni UMNO veteran. Penting ni. Jadi dalam keadaan begini tu. Okey, ada 2-3 perkara saya nak tanya pasal keputusan Bangi tadi. Yang pertamanya UMNO Bangi mahu diadakan pilihan raya terlebih dahulu sebelum diadakan pilihan parti. Kan? Itu yang membuatkan banyak juga ada beberapa orang yang pimpinan setengah tu yang tak sangat pilihan parti dulu. Dia rasa upset dan sebagainya, mengatakan soalan ini soalan orchestrate katanya. Sedangkan akhirnya kita dapat tahu cuma ada 9 bahagian aja daripada 191 bahagian. Itu yang saya dengar khabar lah. Okay. Kemudian UMNO bagi juga memang kita UMNO meletakkan naib presiden kita sebagai Perdana Menteri. Jadi UMNO Bangi memang menyokong yang Ahmad Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Itu tidak dipertikaikan. Tidak dipertikaikan. Dan kita lulus usul. Kita menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Sudah Perdana Menteri. Sampai habis. Sampai diubah parlimen. Sampai diubah parlimen. Sampai diubah parlimen. Dan saya lihat juga UMNO Bangi juga boleh ditegur di belakang presiden. Betul. Boleh Datuk komen masalah presiden ni. Kita memang, bagi saya sendiri, apa yang saya bawa kepada ahli-ahli saya di bahagian Bangi ialah kita kena ada sikap, kita mentaati kepimpinan. Kerana itulah formula kepada keteguhan dan keutuhan parti. Kalau kita tidak menghormati kepimpinan, jadi parti kita akan pecah belah. Betul. Kerana kepimpinan yang ada sekarang ini adalah kepimpinan yang dipilih secara sah dalam pemilihan yang lepas. Betul. Jadi kita tak boleh nak buat satu tindakan untuk meminta beliau turun atau beliau bercuti ke beliau berehat. Bukan itu cara dia. Bukan itu cara dia. Bagilah peluang kepada dia. Dan dia pun membuktikan. Telah membuktikan dalam keadaan beliau tidak ada jawatan, dalam keadaan tidak ada jawatan dalam kerajaan, dalam keadaan kita kalah, dalam keadaan menerima tekanan dengan dakwaan kes yang begitu banyak. Tapi beliau boleh menjalankan tanggungjawabnya. Dan kita menang. Kita menang dan melalui beberapa orang kata ujian. Ujian pilihan raya kecil misalnya. Secara betul-betul 7 pilihan raya kecil tu. Betul. Di situ kita melihat bagaimana dalam keadaan
dalam masa orang mengatakan bahawa kepimpinannya lemah, kepimpinan itu ini dan sebagainya. Tapi kita lihat kejayaan itu mengikutinya. Terbukti. Terbukti. So inilah kita katakan kepimpinan yang terbaik. Betul. Untuk keadaan kita pada masa ini, inilah dia. Inilah yang kita kena hadap. Inilah yang kita kena sama-sama membantu. Sepatutnya begitu. Supaya nampak kita ni bersatu. Bersatu. Yes. Okay, Datuk. Ini dari segi saya lihat bahawa berartinya bila kita dah buat pilihan raya barulah nak ada pemilihan parti. Terpulak lah pada ahli kan. Ini demokrasi. Sebab apa tu? Bagi saya sendiri personally, saya setuju begitu kerana kita tidak mahu pecah lagi. Kita tahu kalau pemilihan parti UMNO ni dia bekerja dalam pemilihan parti mengalahkan dia bekerja dalam pilihan raya umum. Dia ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar tu. Berjaga malam dan bekerja keras di siang hari tu. Ini orang syari'i bercakap ni lain lah. Saudara, sebenarnya saya nak beritahu bahawa Datuk ni juga beliau adalah peguam syari'i. Selain sebagai ketua bahagian, beliau adalah peguam syari'i yang memang lulus dalam undang-undang, tapi khusus dalam bahagian syari'i bukan mudah. Jadi bila bercakap tu, tadi saya cakap tentang apa sedikit Allah tazkirah tu betul lah gambar ini tu. Okey. Dengan bersejuk hati tu. Okey. Ini kita sambung balik. Jadi dalam keadaan kedudukan UMNO yang sebegini, apakah Datuk tidak menyedari kononnya kata mereka ada berpuak-puak? Can you elaborate about this? Berpuak-puak di mana saja tu, berpolitik di mana saja. Itu fitrah Allah SWT dah ciptakan kita. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Maknanya wahai manusia, Allah kata aku jadikan kamu lelaki dan perempuan. Itu puak lah, puak lelaki, puak perempuan. Berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, itu puak. Betul. Ada puak, tapi apa tujuannya? Li ta'arufu. Kita nak berpuak-puak pun jangan kita mencari titik perpecahan, titik perbezaan. Nak berpuak-puak okey, tapi cari dah titik persamaan. Kita ada banyak parti, tak ada masalah, itu pun puak-puak. Dalam UMNO kita pun puak-puak. Dalam bahagian 191 bahagian di Malaysia ni, mana yang tak ada puak? Bahagian mana yang tak ada puak? Jadi kita tak nafikan ada benda tu. Ada, tapi bagi saya wujudnya puak-puak ni biasa. Puak ni kedai kopi A, puak kedai kopi B. Itu puak-puak juga. Dalam cawangan pun ada puak-puak, apatah lagi dalam bahagian. Jadi kita think positif. Kita mengambil perkara ini sebagai satu sudut yang positif, melihat puak-puak itu. Kemudian kita mencari satu titik persamaan di antara kita. Itu lebih nampak cantik, nampak kemas lagi, nampak mengukuhkan lagi. Datuk bergaul dengan ahli akar umbi, Datuk. UMNO ni Datuk dia bukan dari atas ke bawah, daripada bawah ke atas. Jadi Datuk melihat warga UMNO Bangi ni, apa pandangan mereka terhadap Presiden Parti? Alhamdulillah. Saya selalu bercakap dengan mereka dan mereka memberikan pandangan yang begitu positif. Bukan kata di hadapan Presiden, di belakang Presiden tu dia bercakap dengan saya. Dan saya selalu beritahu mereka bahawa Presiden menasihatkan saya itu ini. Apabila saya berjumpa dengan Presiden, saya sampaikan maklumat itu kepada ahli-ahli saya. Masuk dalam WhatsApp group. Kita ada WhatsApp group ketua cawangan, kita ada WhatsApp group PDM, kita ada WhatsApp group ADUN, DUN, semua kita ada. Jadi maklumat-maklumat ni sampai dan mereka bagi feedback yang cukup baik. Nasihat pada Presiden pun ada, pandangan kepada Presiden pun ada, macam-macam. Tapi nak kata kutuk, saya tidak pernah mendengar lagi kutukan daripada ahli-ahli saya di bagi ini terhadap Presiden. Itu saya boleh sahkan tentang perkara itu. Tetapi pandangan yang keras tu memang ada. Tapi bukanlah makna dia mengutuk, marah secara yang tidak beretika. Yalah, sekarang ni masalahnya Presiden kita ni orang katakan man without a carrot and a cane. Nak buat macam mana kuasa tak ada kat tangan dia. Tapi saya kagum lah. Saya pun pernah interview oleh Datuk Rafi. Saya terus terang saya katakan saya salute pada Presiden kerana kecekalan dia dalam memimpin UMNO. Keadaan yang begitu orang kata apa tak ada kuasa eksekutif. Dan baru ni tidak pernah berlaku tau. Betul. Baru Datuk dengar dia punya statement yang mengatakan bahawa kenapa dia bawa itu, kerana dia tak mau bawa ahli-ahli UMNO serta ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai parti yang dipimpin Datuk Mahathir. Itu kenyataan begitu bagi saya. Kalau beliau memikirkan tentang peribadi dia. Peribadi dia nak lepaskan kes dan sebagainya. Boleh beliau mulakan. Betul. Usulkan. Tetapi akan adalah tentangan daripada ahli UMNO. Tetapi mungkin jalan-jalan untuk menghancurkan UMNO tu ada di tangannya. Di tangan kanannya tu ada madu.
Di tangan kirinya ada racun. Romantis Jadi juga. mana kampung satu kita yang nak ni. diberikan? Jadi di tangannya, di tangan presiden tu kuasanya ada. Ya. Kalau kita kata kita nak lawan ke apa ke semua, tetapi nak lawan tu boleh. Sebelum kita lawan tu apa yang akan berlaku? Maknanya huru-hara lah UMNO ni. Jadi dia memilih untuk mempertahankan UMNO, membakar dalam diri. Membakar diri. Dia lah. Pemimpin Membakar diri. begitulah. Ya, itulah sifat seorang pemimpin. Kira, okey, kita lari sikit daripada UMNO ni Boleh, di tingkat 38, kita pergi sikit nun ke selatan. Jauh ke selatan. Ke selatan ni sekarang ni orang mengatakan bahawa akan dia sudah hampirlah sepatutnya adalah pilihan raya ke negeri di Johor. Apa pandangan Datuk? Sebab ada orang kata perlu ada ni, sebab kalau ikut pada apa ini Salud Ayub daripada parti PKR, parti Pakatan Harapan, orang kata jangan adakan pilihan raya. Kerana setengah orang kata elok dia adakan pilihan raya. Setengah mengatakan bahawa dengan pilihan raya ini kita masih lagi belum selesai masalah banjir, masalah COVID-19 dan sebagainya. So, jadi pandangan tu macam mana Jo? Apakah perlu diadakan pilihan raya negeri dalam keadaan yang mungkin yang terdekat ataupun tunggu sampai habis? Macam mana pandangan tu? Eloklah kalau nak ada pilihan raya. Ya. Lihat kepada suasana kita sekarang ni. Kalau kita nak menunggu tak ada masalah. Ya. Bila masa kita tak ada masalah? Betul. Masalah di depan masalah, satu masalah datang. Ya, Ahmad Muhammad Datuk Hasni sudah dengar. Ini kenyataan daripada Ketua UMNO bahagian Bangi. Dia kata kalau nak tunggu tak ada masalah. Sampai bila nak tunggu? Yang pentingnya sekarang ni macam mana kita mengurus masalah. Kalau kita ni seorang yang bijaksana dan bijak sini, kita boleh mengurus masalah tu. Macam kita penjaga gol lah, bola datang sebelah kanan, kita terbanglah sebelah kanan. Cuma kalau jangan bola datang sebelah kanan, kita terbang sebelah kiri. Apa jawapan dia? Ataupun poloslah gol kita tu. Ataupun jangan bawa pelari tiang gol. Dia saudara, dalam keadaan begini saudara, memang kita melihat bahawa ada kalanya pemimpin tu dia mudah, dia bawa pelari tiang gol. Jadi itu pemimpinan terdahulu selalulah, dulu-dululah, bukan sekarang. Dan kita banyak orang mengatakan polemik berlaku di Johor, ada yang kata bersetuju, dan bagi saya melihat kerana dalam kedudukan sekarang ni Johor dipimpin oleh yang Ahmad Muhammad Datuk Hasni, beliau cuma ada 38 sokongan berbanding dengan 28 dengan 27 daripada Parti Pembangkang. Dia dalam keadaan cukup rapuh dan dia tidak boleh dapat nak membuat satu keputusan yang bijak dan sebagainya. Dan pada masa bila-bila masa saja kalau berlaku scheme of thing, kalau ada berlaku beli-membeli apa semuanya, maka runtuh kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Hasni. Jadi saya secara peribadi tak ada masalah. Saya kata eloklah ada pilihan raya. Saya nampak dapat pandangan daripada teman-teman daripada warga Johor sendiri pun, mereka pun tak juga ini saudara Sophia Ali, dia kata lebih berbual parlimen terus. Itu Sophia Ali ini bagi saya merasakan bahawa Johor ini sepatutnya sudah sampailah buat pilihan menyelesaikan macam di Melaka. Bila selesai masalah Melaka, macam saya katakan tadi, tentulah mudah untuk pimpinan itu, sama ada itu dikuasai oleh pembangkang ataupun siapa saja, tapi kebaikan untuk rakyat. Macam di Melaka hari ini, macam saya kata semalam, Yang Ahmad Muhammad Datuk Sulaiman Ali telah pun mendapat kehadiran pelabur sekitar 1 bilion pelaburan di Johor, di Melaka. Hanyalah kerana kestabilan politik berlaku di Melaka. Tapi sekarang ni di Johor masih lagi in the limbo. Pelabur nak datang pun khawatir, sedangkan Johor itu dekat dengan Singapura. Jadi apa pandangan Ketua Bahagian Bangi ni, Datuk Yazid ni kita nak tanya, dengan Johor ni perlu ke tidak pilihan raya ni diadakan? Apakah persiapan UMNO? Apakah warga Bangi akan turun bersama-sama? Nak tanya tentang Datuk, silakan. Kita nak tengok persiapan kita. Tengoklah pada pilihan raya di Melaka tu. Ya. Persiapan kita pada bila-bila masa. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Maknanya itu arahan pada Allah pada pejuang. Kita ni pejuang tu. Ya. Kalau kita nak masuk dalam parti untuk berlawan, untuk menegakkan kebenaran kita, untuk membawa wadah perjuangan kita, maka kita kena sentiasa bersiap siaga. Yes. Kalau kita katakan ataupun kita persoalkan dah siap sedia ke ni? Bagi saya itu orang yang tanya tu tak siap sedia. Ya. Kita UMNO memang siap sedia. Kita adalah pasukan perang. Pada bila-bila masa di mana-mana negeri sekalipun, hatta di negeri yang kita kalah sekalipun, di Kelantan ke, kalau tanya mereka boleh tak buat pilihan raya sekarang, boleh.
Ya. Jadi bukan isu dia kita bersubsidi ataupun tidak. Soal kewangan pun bukan isu. Kita dah masuk PRK ya. Sebelum ini ya. Pun kita menang. Tak tanya ke bersedia ke tidak? Duit macam mana? Betul tak? Jadi bagi saya soal persiapan itu memang tak perlu dipersoalkan lagi. Tinggal lagi sekarang ni wajar ataupun tidak saja. Ada orang pandang kata okeylah kita tunggulah, bubarlah sekali. Soal nak bubar itu bukan kuasa kerajaan negeri. Bukanlah kuasa nak bubar parlimen tu bukan kuasa kerajaan negeri. Betul tak? Itu adalah kerajaan pusat. Itu adalah kuasa agung. Perdana Menteri menasihatkan agung untuk bubarnya. Jadi sekarang ni kita berbicara tentang Johor. Jadi kalau nak dikaitkan dengan pusat susahlah. Sampai bila pun takkan selesai. Kita berbicara tentang bidang kuasa orang lain. Kita sekarang ni kita bercakap tentang Johor, wajar ataupun tidak. Sebab selisih satu kursi ni apa pun boleh berlaku. Dalam keadaan sekarang ni kita nak bagi orang kata apa ekonomi, nak naikkan ekonomi tu. Sebagaimana Tok sebut tadi di Melaka dah datang pelabur dah. Okey, dah ada pelabur. Jadi maknanya kenapa tu pelabur datang? Sebab jaminan kestabilan politik. Betul. Apabila stabilnya politik, maka pelabur akan datang. Kita nak tunggu bila? Masa sekarang ni bukannya masa untuk menunggu. Tak boleh kita nak tunggu setahun lagi. Tunggulah setahun lagi. Dia tak kisahlah siapa nak perintah pun, sama ada UMNO ke, sama ada PKR ke, Pakatan Harapan, tak kisah. Tapi asalkan bahawa jumlah mereka yang mentadbir kerajaan itu satu jumlah yang mantap. Kiranya untuk melahirkan kestabilan politik. Itu the most important. Kestabilan dalam politik. Jadi sebab itulah sebenarnya di mana-mana pun rakyat memerlukan mandat baru. Kita tengok di Sarawak. Bagaimana rakyat memberikan mandat kepada kerajaan yang sedia ada untuk kembali mementah semula. Kerana rakyat melihat bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan tersebut telah pun membawa kemakmuran kepada negeri. Begitu juga Melaka. Rakyat percaya kepada Barisan Nasional. Tapi kalaulah pembangkang misalnya di Johor dia merasa ragu-ragu tentang kekuatan mereka. Habis itu dalam masa setahun ni mereka boleh kembalikan kekuatan mereka kan? Betul. Dan macam ni tukiran kita. Dia kata majoriti rakyat Johor nakkan PRN secepat mungkin. Sebab kita nak mandat baru, nak kembalikan semula mandat kepada Presiden. Jadi bagi saya lah teruskan. Teruskan dengan pilihan raya negeri di Johor. Dan selepas itu kalau lambat lagi pilihan raya, buatlah di Perak. Jadi dia nampak macam anak tangga. Sebelum kita sampai ke puncak tu naik anak tangga, naik satu. Cuma rakyat juga mengharapkan dalam sementara kita nak tunggu tarikh pilihan raya ni, rakyat nak tunggu juga macam mana Kepulauan Sebarang bekerja. Kan? Ramai juga yang terkesan nunggu, nampak-nampak gayanya masih lagi tak ada pengeluarannya, tak ada keputusan. Datuk fikir macam mana, Dok? Elok. Saya pun sebelum ini kerajaan kita dah bagi pengeluaran ke BSP. Lestari. Saya nak tengok benda-benda betul ke tak betul. Saya cuba masuk. Lepas juga saya punya. Nak cerita pasal 10,000 pun dah 2 kali keluar pun 10,000 juga. Betul lah. Jadi saya uji pada diri saya sendiri Datuk. Memang kita ada keperluan lah. Ada duit ni, siapa pun orang kata apa akan belanjakan duit tersebut. Jadi tapi kalau rakyat memang rakyat susah. Rakyat nakkan 10,000. Bagi saya boleh keluarkan. Dia ada stake, ada kaedah dia supaya kalau kita apa kebimbangannya tak boleh keluarkan duit 10,000 ni. Kebimbangan takut rakyat nanti mengana di masa tua. Kita buatlah syarat. Misalnya yang boleh keluarkan 10,000 tu yang ada 30,000 sekurang-kurangnya dalam akaun. Itu yang saya katakan mesti ada syarat yang ada kelayakan. Bukan untuk semua pun kata. Betul. Kalau kita tolak secara aku kata macam tu pun, nanya orang yang betul-betul memerlukan. Orang ada duit misalnya 100,000. Kalau dia ambil keluarkan 10,000, boleh merana ke dia masa tua? Ada 90,000 lagi. Betul. Yang merana ni, kalau dia tak ada duit, 10,000 ada 10,000, dia keluarkan 10,000. Lepas tu dia pun dah tak bekerja. Itu lain lah. Itu sebab saya katakan keluar kalau 10%. 10%. Kalau 10,000 bagi 1,000. Asalkan dia dapat sedikit. Nah ini sebab masing-masing alasannya banjir. Kalau bukan, bagaimana orang tak ada kena banjir? Berapa juta yang tak dapat tu. Saya boleh kata tiap-tiap malam bercakap soal ini. Dia sebenarnya lah rasa tu. Banjir tu, begini tu. Saya sokong apa yang tu cakap tu. Banjir ni ada orang yang terkesan kena betul. Mereka dapat bantuan. Tapi ada dalam kawasan tu juga rumah dia tak kena banjir. Tak bagi bantuan. Tapi kawasan tu rumah kena. Macam saya kata 2 malam lepas saya kata ada yang duduk di apartmen. Kan? Kereta dia hancur habis. Hancur.
Tapi dia nak daftar, dia tak pergi duduk di PPS. Betul. Jadi nak daftar tak boleh. Kereta dia hancur. Ada mengadu pada kita. Di Bangi pun ada 15 kawasan yang kena banjir tu. 15 kawasan kau saya. 15 kawasan. Oh. Bukan kata Bangi terlepas. Tapi malangnya orang hanya kenang Hulu Langat saja. Sebab Hulu Langatnya pergi Hulu Langat semua. Kan? Bangi banyak. Bangi pun dalam daerah Hulu Langat juga. Tapi Bangi itu sendiri, Parlimen Bangi itu sendiri ada 15 kawasan. Berapa ribu Sekurang-kurangnya. Berapa ribu lebih kau? 3,000 lebih. 3,000 lebih. Ya. Alhamdulillah UMNO boleh buat bantuan. Alhamdulillah, kita bersama dengan Jawatankuasa ad hoc kita, ad hoc bencana di Bangi, kita tubuhkan segera ad hoc ni. Jawatankuasa ad hoc ni kita bantu tu. Selama 1 minggu kita turun non-stop. Kita bantu. Masa banjir, selepas banjir, kita bantu mereka. Hingga sekarang ni kita masih lagi. Hari Ahad lepas, kita pergi ke Sungai Lui. Bekas timbalan pengurusi tetap kita, bekas dia pindah duduk kat Sungai Lui. Lama orang tua lah. Pengurusi tetap. Kita pergi sana, bawa anggota kita bagi bantu mereka, bantu dia di sana. Kita bantu, bukan saja dalam kawasan kita, duduk kat luar, keluar kita pun kita tolong, kena kita kenangkan jasa. Saya tengok juga dari dari laporan, saya tengok banyak juga bagai-bagai lain datang ke Bangi bantu tu. Alhamdulillah, Melaka, daripada Kelantan. Alhamdulillah, menteri pun turun ke sini. Kontak pun turun, YBM Noraini pun turun. Yang hantar bantuan pun ramai. Alhamdulillah. Jadi kami dapat salurkan bantuan itu kepada penerima-penerima daripada kawan kita daripada Kota Tinggi, daripada Kelantan, daripada Bekalan Cepa pun turun. Masa ini bendera putih tu ada tak rakyat di Bangi ni yang mengibarkan bendera putih? Tak ada, alhamdulillah. Sebab kami pun turun. Kita tak pilih bulu tu. Kita turun, kita bagi pada semua orang. Tak kira apa agama dia, apa bangsa dia, apa parti anutan dia. Kita bagi semua. Kita tak kira, kita tak tanya kamu ni parti mana. Tak ada. Kita bagi tu. Ini kemanusiaan. Sehingga kan kita tidak nampak bendera putih lah di Bangi. Alhamdulillah. Tak ada, saya tak menerima laporan bahawa ada bendera putih di mana-mana kawasan. Okey. Datuk, sekarang ni kita pergi sedikit akademik, sedikit pencerahan yang agak untuk banyak orang tak tahu ni tu. Satu ketika dahulu di Asia Tenggara ni tu, kita terkenal sebagai Empire Islam. Okey. Empire Islam Melaka. Dalam Malay Archipelago dia panggil. Kita ada Empire Islam Champa. Kita ada Empire Islam di Indonesia, dia panggil apa nama di Indonesia tu, Empire Indonesia Sriwijaya Islam. Dan kita ada di Petani. Kita ada di Mindanao. Kita juga di Singapura termasuk. Dan satu demi satu Empire Islam kita ni mengalami kehancuran dan akhirnya warga Islam khususnya macam di Myanmar apa berlaku. Rohingya. Itu adalah kawasan the so called Empire Champa tu. Datuk mesti kaji soal sejarah ni kan. Lawyer sekali kita belajar ni semua ni. Dia wajib, pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib. Jadi sekarang tu saya melihat dalam keadaan hari ini cuma yang boleh bertahan 3 negara saja. Empire dah tak ada dah. Itu Thailand dah habis dah. Patani habis lah. Ada lah umat Islam tapi Empire dah tak ada lah. Kerajaan Malay Kedah, Langkat Sukam tak ada. Tinggal nama saja. Hanya sekadar tinggal sejarah. Sejarah sama ada sedih ataupun yang untuk dikenang dan sebagainya tak tahulah kita. Tapi yang ada sekarang ni satu di Malaysia, satu di Indonesia, satu lagi di Brunei. Inilah 3 negara saja yang dipimpin oleh warga Islam secara mutlaknya. Pimpinan Islam lah. Tetapi banyak orang tak sedar tu. Ini saja nak ajak percambahan minda dengan Datuk. Pertama sekali kita pergi ke Brunei. Brunei sistem pemerintahannya adalah total monarki, itu sistem raja. Okey. Alhamdulillah Islam itu terpelihara lah. Pemimpin Islam tapi total monarki. Boleh tu ulas sedikit. Apa nak ulas? Di Brunei. Dia monarki ni ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia juga. Dalam negara yang kecil sebegitu, jadi kalau buat sistem monarki ni pemberontakan yang kurang. Jadi dia senang untuk mentadbir negaranya. Dan juga senang untuk mengolah hasil bumi negaranya. Jadi kita lihat di Brunei walaupun negara kecil tapi ekonominya bagus. Alhamdulillah. Dan saya pun pernah pergi ke Brunei, tengok sendiri keadaannya bagaimana, rakyatnya bagaimana, pentadbirannya bagaimana. Jadi saya melihat
untuk melaksanakan undang-undang Islam pun mudah. Ya, sebab monarki, total monarki. Ya, total monarki. Dan di sana pun dia tidak namakan amendment. Kalau kita ni, kenapa kita namakan undang-undang yang diluluskan itu sebagai amendment? Kerana diluluskan di DUN ataupun Parlimen. Betul. Di mana semua wakil rakyat itu berkumpul setelah mereka dipilih dalam pilihan raya. Sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Tapi di sana tak ada pilihan raya. Kerana sistem monarki. Jadi apa undang-undang yang ada itu dinamakan sebagai perintah. Okey. Ya. Itu di Brunei. Di Brunei. So kalau kita pergi sebelah kiri yang dipimpin oleh pemimpin Islam, iaitu Indonesia. Tapi Indonesia hari ini mengamalkan ada sedikit demokrasi, tapi dia negara yang republik. Dia bukan monarki. Ini saya nak bagi supaya ruangan kita ini ruangan pencerahan, supaya rakyat berinformasi. Supaya kita sedar. Ini saya melihat bahawa sebentar lagi mau kita cakap negara kita, dia biasanya ada ancaman ke dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa di Indonesia sekarang ini adalah negara republik. Tetapi di situ ada juga parti-parti politik yang berdasarkan pada agama, Nahdlatul Ulama'nya. Jadi macam-macam lah. Jadi macam-macam mazhab. Dan daripada segi pengamal-pengamal agama pun kuat juga di sana. Dekat pesantren-pesantren, kegiatan agama. Tapi dia sebuah negara republik. Dan rakyatnya ramai. Sila. Saya beri pandangan. Dan rakyatnya ramai di sana. 200 juta. 300 juta. 300 juta. Ya. Kita berapa? 30 juta. Kita 32 juta. 10% saja rakyat Indonesia datang Malaysia, bertukarlah Malaysia. Habis semua kita. Betul. Goyuk. Bukan setakat goyuk, goyuk. Okey. So tapi itu negara republik lah. Ya, negara republik bagi saya apa pun sistem itu tak penting tu. Yang penting bagaimana sistem itu berjalan dan kesesuaian dengan negara yang berkenaan. Kita kalau nak mengamalkan republik tak sesuai lah. Betul lah. Di Indonesia sejarahnya menyebabkan dia keadaan yang berlaku begitu. Dan dia menerima sistem republik itu. Jadi kalau nak balikkan pada sistem raja semula, tak mungkin. Susah. Dan kita tahu bahawa raja mereka pun bukan lagi raja seumpama raja perbagaan negara kita. Raja mereka raja pada adat saja. Raja pada adat saja, tak ada lagi apa-apa kuasa eksekutif pada raja mereka. Tetapi rakyat diberikan hak untuk memilih. Jadi kalau majoritinya negara tersebut adalah umat Islam, maka pembentukan negara tersebut juga adalah kat rakyat Islam. Betul. Cuma untuk melaksanakan perundangan Islam secara total agak sukar sebuah negara republik. Sukar untuk sebagai negara republik. Okey, itu dua. Dan Malaysia. Malaysia adalah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Jelas itu betul dan terpelihara sebab dia duduk di bawah kuasa Majlis Raja-Raja, Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu, yang memelihara agama Islam ini. Tetapi kita Malaysia ni tu mengamalkan sistem demokrasi. Demokrasi ni Datuk, demokrasi berparlimen demokrasi raja berperlembagaan. Kita di Malaysia ni demokrasi raja berperlembagaan. Itu kena ada parlimen dan sebagainya. Tetapi Datuk, demokrasi ni bila you menyentuh, it's a game of the numbers. Ini yang selalu saya katakan adalah terletak kepada berapa jumlah kerusi you ada. Kalau UMNO, kalau Melayu khususnya orang Melayu kita ni berantakan, dan hari ni ada 12 parti politik yang baru. Yang ada dah bukan 10, 12 tu tambah lagi 12, dah 20. Tiap-tiap tahun saya ingat adalah naik parti politik satu demi satu apa semua. Kita sama kita berbalah. Apakah jaminannya? Boleh Tok bagi ulasan ni? Bila kita katakan kita berbalah, sebenarnya kita tidak mematuhi hukum Tuhan. Allah Ta'ala dah sebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan jangan kamu berbalah, jangan kamu bertelingkah. Nescaya kamu akan lemah. Kalau kamu lemah, maka akan hilanglah kekuatan kamu dan akan hilanglah kedaulatan kamu. Ini perintah Allah SWT kepada kita umat Islam. Di mana saja kita berada, apatah lagi dalam sebuah negara yang yang penduduknya adalah majoriti Islam, Muslim. Jadi kalau kita berbalah, yang akan dapatnya adalah golongan minoriti. Kerana mereka ni pada bila-bila masa mereka ni mengambil kesempatan atas kesempitan yang berlaku ni untuk memerintah negara kita. Itu yang saya dari perjalanan dari rumah saya ke Bangi ni, saya terfikir apa nak jadi pada negara kita ni. Sedangkan kalau empire Islam campur apa boleh hancur. Empire Melaka, Melayu Islam yang begitu hebat, dihormati warga negara Cina, pemimpin Cina pun menghormati.
Upaya Melayu Islam Melaka, apakah kita dapat mampu mempertahankan apa-apa ini kuasa kita, mampukah kita mempertahankan kesucian Islam ini? Betul. Islam adalah nikmat yang paling besar. Betul. Islam dan iman yang Allah Taala bagi kepada kita ni. Meletakkan Islam dalam pergaan itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Di Indonesia berlaku ke tidak? Tidak berlaku. Di Singapura berlaku ke tidak? Tidak berlaku. Di Thailand berlaku ke tidak? Tidak berlaku. Di Malaysia walaupun orang kata apa setengah tempat kawasan parlimen ni majoritinya bukan Melayu, tetapi secara overallnya kita adalah majoriti orang Melayu di sini. Kita boleh membentuk perlembagaan itu mengikut acuan Islam. Mengikut acuan Islam. Dan parti tunjang kepada orang Melayu ni juga telah meletakkan Islam itu, mempertahankan Islam, menegakkan Islam, mengembangkan Islam itu sebagai satu perkara utama di dalam matlamat perubahan parti kita. Matlamat perjuangan parti kita dalam perkara 3.1. Itu pindaan yang lepas kita buat tu. Dulu duduk pada perkara 3.3. Kita angkat lagi. Maknanya di sini kita meletakkan, kita nak bagi tahu kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat, seluruh negara bahawa kita adalah parti yang mempertahankan Islam. In tansurullah yansurkum. Itu keyakinan kita. Kalau kamu tolong Allah, nescaya Allah akan tolong kamu. Ini perjuangan kita. Jadi kalaulah ada cubaan untuk memecah belahkan dengan cara perubahan parti-parti sepihan, bagi saya janganlah dia mengatakan bahawa dia nak memperjuangkan agama. Kerana langkah dia pun telah pun langkah untuk orang kata apa, langkah sumbang untuk memecahkan perpaduan yang sedia ada. Jadi apa yang alasannya mengatakan bahawa dia nak menubuhkan parti kecil itu untuk memperjuangkan Islam? Bagi saya tidak ada. Itu yang saya terfikir tadi, apakah kita dapat mampu mempertahankan sedangkan kehebatan macam Empire Islam Andalusia. Bukan? Selama 800 tahun Andalusia. Akhirnya hanya perebutan kuasa anak. Bukan nenek gajah. Anak dia dua beradik tu. Anak kepada Ahmad ni. Okey, kena perebutan dua beradik ni. Akhirnya Andalusia jatuh di tangan Isabella. Kita yang cerita jauh tu. Cerita jauh tu alhamdulillah. Maknanya itu satu pengajaran cukup besar kita dalam negara kita tu. Sila duk cakap kuat sikit tu. Dalam negara kita. Bukan nak berbisik tu Dalam negara kita ni kita kalah, UMNO kalah. Kenapa? Kerana perpecahan UMNO. Betul tak tu Kerana perpecahan UMNO. UMNO ni kuat. Only diamond can cut diamond. Kenapa UMNO berpecah? Adakah kerana DAP yang pecahkan UMNO? Tidak. Adakah orang luar yang pecahkan UMNO? Tidak. Orang UMNO sendiri yang pecahkan UMNO. Sebab itu saya katakan only diamond can cut diamond. Jadi kita memecahkan UMNO ni dengan UMNO juga. Jadi kalau ada cubaan orang UMNO sendiri nak memecahkan UMNO ni, bagi saya kita kena halang dan sekat lebih awal sebelum ianya menjadi parah. Betul. Kalau kita biarkan lagi, maknanya kita tidak mengambil pengiktibaran di atas kekalahan kita yang teruk pada PRU 14 yang lepas. Itu yang semalam saya ingat. Semalam ada satu penulis antara kawan saya. Dia kata masalah pemimpin kita ni memikir soal temuluk mereka. Dan mereka sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mendapatkan habuan untuk diri mereka. Dia tak ambil kisahlah parti nak hancur ke. Ini masalah utama. Dan mereka lupa bahawa kita ni dalam keadaan tergugat sebenarnya. Kalau sesuatu berlaku, saya rasa lah berlaku pada UMNO, orang Melayu kita ni, habislah. Yang kita nak banggakan Malaysia ini, agama persekutuan apa semua. Hari ni pun kita tengok macam mana kumpulan liberalisme. Orang macam ada satu peguam tu tak boleh azan pula dah hari ni. Tu tengok kita kalah 22 bulan. Parti mana yang memerintah? Memanglah yang jadi Perdana Menteri pada masa itu adalah Parti Bunga, orang Melayu. Tetapi yang kontrol kiri kanan tu siapa? Parti Bangsa yang satu lagi. Jadi kita lihat di situ, apabila kita lemah, orang Melayu dalam teraju kerajaan pada masa itu lemah, akhirnya apa? Keluarlah benda-benda yang kita dah lama selama ni kita tahan, kita sekat tak bagi masuk. Seumpama ISET. Kenapa nak ratifikasi kerana ISET? Misalnya kemudian keluar lagi cerita macam-macam lagi penghinaan terhadap agama kita. Penghinaan terhadap tulisan Jawi misalnya Jadi penghinaan terhadap Nabi yang mana kita duk halang selama ni, tetapi apabila Islam itu lemah ataupun orang Melayu Islam itu hilang kekuasaan dia, kekuatan dia, maka kita lihatlah berbagai cubaan yang datang. Ini sebenarnya adalah untuk menghancurkan kita. Kalau mereka berjaya lah hari itu untuk ratifikasikan ISET ni,
dan juga apa nama ni pelbagai lagi program-program yang mereka lakukan tu. Nampak gayanya habislah kita. Orang tidak akan kenang lagi lah apa yang telah UMNO perjuangkan dahulu. Tapi nasib baiklah bangkitan Melayu. Saya utarakan persoalan ini pada yang bagi Datuk kerana ini saya melihat bahawa ancaman pada negara kita yang melihat bahawa Islam itu sebagai agama persekutuan. Sedangkan kalau kehebatan dari Champa Empire boleh collapse, kerajaan Islam Patani boleh hancur, kerajaan Mindanao boleh hancur. Begitu juga kalau Datuk melihat juga banyak persekitaran. Dan hari ini tu anak muda sudah boleh mengundi umur 18 tahun ke atas. Mengikut dari segi Suruhanjaya Pilihan Raya, terdapat lebih kurang 5.7 juta pengundi baru. Betul. Bukan anak muda saja. Bukan umur 18 tahun ni tidak. Daripada 18 tahun tu sampai yang mereka yang dulu tak mendaftar, tapi sekarang ni secara otomatis. Betul. Dan ini artinya dengan 5.7 juta ini bukan kecil, bukan jumlah yang kecil. Betul. Jadi bukanlah satu benda jaminan bahawa UMNO itu boleh bertahan berterusan. Saya tahu tak? Daripada jumlah tu. Apabila undi automatik ini terlaksana, dibagi berapa lama? Tambah. Pertambahan paling besar di Malaysia. 100,000 pertambahan dibangi. Dibangi. Wah. Jadi menjadikan pengundi dibangi ini berjumlah 300,000 pengundi. Ramainya. 300,000. Parlimen paling besar sekali jumlah pengundinya di Malaysia. Senang nak jaga tu. 100,000 bagi satu don. Kita ada 3 don, setiap don ni 100,000. Sedangkan tempat lain tu 6,000, 7,000. Melaka 10,000. 10% daripada pengundi don. Bukan satu benda yang mudah untuk sebab dikawal. itulah bila Datuk sebut kan tambahan 5 juta lebih. Bagi saya kan kita tak boleh pandang enteng kalau tu. Kita kena lakukan sesuatu untuk memastikan penghuni baru ni mereka faham tentang apa yang berlaku sekarang dalam negara kita. Perlu diperjelaskan. Perlu ada pengorbanan di peringkat kepimpinan UMNO itu sendiri. Betul. Ya, kita bukan saja nak pertahankan jawatan kita, bukan nak pertahankan tembolok kita. Betul. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita nak survival party ni untuk kesejahteraan negara kita dan juga umat. Dan saya tahu sama ada Datuk sedar atau tidak, Datuk sebagai pemimpin di peringkat bahagian. Saya kata kadang-kadang informasi daripada ibu pejabat tak sampai kadang-kadang. Jadi kita punya unit penerangan, unit komunikasi. Sedangkan sekarang ni segala-galanya dia pun jari. Kan? Jadi kalau Datuk lihatlah, saya tak mau sentuh apa yang berlaku pada institusi pencegahan rasuah. Saya memilih untuk tidak campur. Kenapa? Tetapi saya lihat tiba-tiba hari ini sepatutnya dibincangkan di Parlimen. Tiba-tiba hari ini keluar kenyataan pembicaraan atau perbincangan berhubung dengan the fate of ketua pengarah Suruhanjaya pencegahan rasuah Azhar Baqi ini ditangguhkan. Saya dah berjanji tak mau campur tangan, tapi bila kenapa pula begini berdolak dalik Parlimen kita sekarang ni dia nak tangguh, kena bagilah alasan yang munasabah sikit. Betul. Bukan bagi kenyataan tangguh saja. Bagilah alasan kenapa. Sakit perut ke, kena COVID ke, misalnya biar orang boleh terima alasan tu. Datuk Seri Najib nak tangguh kes tak boleh. Setiap kali tangguh kena bagi tahu apa alasan dia. Betul. Alasan kadang-kadang kena tolak, alasan kena terima. Betul tak? Dia tengok kekuatan pada alasan tersebut. Ini tak ada alasan. Tak ada alasan tak boleh. Inilah masalahnya saya berguam masuk mahkamah. Saya mesti ada reason. Tak datang mahkamah tanpa alasan. Kalau kita yang bawa kes boleh dibuang dengan kos. Jangan kita main-main kan. Ini Parlimen, tempat pengubalan undang-undang paling tinggi hierarki. Tempat pengubahan undang-undang. Mahkamah itu tempat pelaksanaan undang-undang. Itu saya nak tanya Datuk. Apa pandangan you tiba-tiba dapat kenyataan bahawa kes ini bukan, saya tak kata kes, bahawa perbincangan ataupun nak kata bicara bukan bicara. Ni Parlimen is not the court. Tapi itulah integriti kita. Kita ketelusan. Penyiasatan peringkat Parlimen pun perlu. Betul. Jadi dia tiba-tiba ditangguh. Dia kena hormat. Sebab rakyat tertanya-tanya. Apabila isu ni dah menjadi viral, isu ni dah jadi panas, kita jangan melarikan diri. Sebab akan ada sumpah tanggungjawab kita sebagai penjawat awam tu. Kita kena telus dalam hal ini, transparent dalam hal ini supaya rakyat yakin dengan kewibawaan kita. Walaupun kita bukan parti politik, tapi bukan kerajaan tu, itu adalah kita membawa
pada perjuangan rakyat juga. Dia bukan speaker yang buat bagi kenyataan tu Ini pula. orang dunia akan melihat ni, ini kan sikap. Saya rasa Orang dunia yang semua dah menjadi tertunggu-tunggu ni. Ya. Katanya ada perbincangan di kalangan ahli parlimen bersama dengan siasatan terhadap ini betul pengarah. Saya bukan nak menyebelah mana-mana, tapi bila dah ada begitu kita biarkanlah siasatan tu. Tiba-tiba hari ini keluar kenyataan ditangguhkan. Sebab tak tahu. Tak boleh lah. Konon-konon katanya kerana ada menyangkut soal perundangan dan sebagainya. Saya kata parlimen is the tempat paling tinggi pembuat undang-undang. So apakah parlimen yang ada Jangan immunity? pandai enteng pada parlimen. Mentang-mentang lah parlimen ni tak boleh keluarkan orang tangkap. Betul. Suka-suka je. Tak boleh. Betul. Tapi kalau ada reason yang munasabah, tak apalah. Parlimen tu ada immunity-nya. Bagilah excuse dia and then tetapkan tarihan lain. Bagi saya tidak menjadi isu. Postponement tu biasa. So dalam mahkamah pun postponement kalau tak ada tangguhan tak namanya mahkamah tu. Kan? Orang panggil lembaga disiplin pun kalau tak ada postponement tu tak namanya lembaga disiplin tu. Tetapi biarlah ada tarikh yang seterusnya bila pula dipanggil. Saya sebenarnya Dato', saya utama timbulkan persoalan ini kerana tiba-tiba hari ini saya pun terkejut. Saya amat terperanjat bila mendapat kenyataan daripada parlimen mengatakan bahawa sesi soal siasat ke perbincangan dan sebagainya antara ahli parlimen yang memanggil pihak yang dituduh ataupun pihak yang terbabit lah iaitu Dato' Tan Sri Azam Baki ini. Tiba-tiba sepatutnya kata 20 bulan. Tiba-tiba hari ini keluar kenyataan kerana ada masalah undang-undang semua ditangguhkan. Saya rasa bahawa ini juga akan mengundang persepsi yang tidak begitu baik pada negara kita, kepimpinan hari ini. Lalu lama sangat. Ya. Jangan lama. Jangan lama. Rakyat tertanya-tanya. You kena keluarkan segera. Solution dia untuk menyelesaikan masalah ni. Dan sekarang ni saya tak mau campur, tetapi tertarik jugalah benda begitu untuk memberi pandangan. Kita rakyat. Kita membayar cukai. Dia menerima gaji daripada cukai yang dibayar oleh rakyat. Kita walaupun 1 sen itu hak kita. Sebab sekarang ni di parlimen ada 2-3 isu lah, Dok. 2-3 isu yang akan dibangkitkan. Pertama sekali persidangan khas berhubung dengan kedudukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Satu bab. Itu yang siapa ni dijadikan pada 20 bulan. Yang keduanya adalah tentang isu pasca banjir. Pasca dan apakah bantuan, bagaimana nak menyelesaikan, sebab waktu banjir itu banyak terkesan pada rakyat. Sekarang dulu sebelum ini Ketua Pembangkang ada membangkitkan supaya diadakan perbincangan. Tetapi speaker kata tangguh ke apa sebab tak tahulah kan. Jadi tidak dijadi perbincangan secara tuntas. Okey, akhirnya masalah hidup rakyat tak selesai. Saya berkeyakinan kalau persoalan ini akan dibangkitkan katanya 22 bulan. Kalau ini berlaku maka tentulah isu KPF, isu penggunaan wang, isu bantuan, banyak benda lagi yang menyangkut kehidupan rakyat. Dan ketiga lagi, saya yakin bahawa Ketua Pembangkang dia tidak akan berhenti untuk menuntut agar supaya persoalan tentang Pandora Papers. Pandora Papers ni saya sudah pun dapat menghayati satu persatu. Dan tentu ada juga lagi yang masih lagi terbelit dalam kita punya permasalahan ialah tentang tuduhan kita dengan MDG tentang 5G punya kontrak yang melibatkan bukan jumlah sikit, berbilion-bilion ringgit. Jadi ini parlimen lah sepatutnya berbincang. Tapi saya rasa bila satu dah ditolak, apakah akan ada ditolak? Cuma Datuk bagi pandangan sebagai seorang peguam. Kalau soal apa itu dah ditolak, bukan ditolak, ditangguhkan, apakah kemungkinan persoalan pasca banjir juga ditangguhkan? Dalam hal ini kita tengok pada prioriti. Prioriti mana satu yang kita nak bahaskan. Tapi bagi saya lah, saya pendapat tak ada perlu rasa kusar, rasa ketakutan di pihak kerajaan. Kerana Perdana Menteri kita pun telah buat yang terbaik untuk membantu rakyat. Dan beliau pun seorang peguam. Untuk membantu rakyat dalam yang menjadi mangsa kepada bencana banjir ni. Banyak bantuan yang telah diberikan. Kalau dibangkitkan soal mungkin kelewatan di peringkat awal bantuan dan sebagainya, itu boleh ditangani dengan tindakan segera. Kalau kita alpa, maka kita perbetulkan kealpaan itu. Kalau kita berterusan alpa dan
tak ambil apa-apa tindakan, itu bolehlah dimarahi, dan itu mungkin kita takut nak bahas dalam parlimen. Apakah kita sekarang ni berada dalam denial syndrome? Ini masalah. Bukan Rakyat soal- akan melihat mereka seolah kita ni berada dalam denial syndrome. Saya bercakap Datuk bahawa dulu negara kita dipimpin oleh bukan UMNO. Sekarang ni Perdana Menteri datang daripada UMNO. Segala kesilapan itu akan terbalik pada UMNO. Memang kita bukanlah majoriti. Sebab itu saya kata the best thing kita buat PRU cepat-cepat. Tetapi betul. sekarang ni apa saja tindakan kalau rakyat melihat apakah adanya unsur-unsur denial syndrome. Apa nak denialkan lagi? Yes. Kalau kita salah, kita cakaplah salah. Itulah. Kita maaf. Betul tak? Ya, Kalau kita tak buat, ada sebab kenapa kita tak buat. Bagi tahu rakyat apa sebabnya. Bagi reason lah. Bagi reason. Dan rakyat boleh cerdik semua. Betul. Semua rakyat kita terpelajar. Kalau reason tu munasabah, okey lah. Boleh terima. Berani tak nak bagi reason. Itu persoalan dia. Betul tak tu? Okey, saudara. Begitulah perbualan saya, perbincangan saya dengan Datuk Zaidi. Memang menarik. Beliau adalah seorang peguam syari'i. Saya yakin bahawa warga UMNO di Bangi tentulah berterima kasih dan bersyukur mendapat seorang pemimpin yang begitu luas pandangan, bercakap betul serang, meletakkan demokrasi itu mengatasi segala-galanya, bukan kepentingan diri sendiri gitu ya. So jadi Datuk, kita dah sampai waktu, memang sentiasa saya katakan waktu itu sentiasa mencemburui kita. Jadi boleh Datuk bagi sepatah dua kata sebagai penutup bicara kita malam ni. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk kerana sudi datang ke Bangi. Harapnya ni bukan yang pertama dan yang terakhir lah. Ya. Akan ada susulan-susulan lagi selepas pada ini. InsyaAllah. Cuma di Bangi ni tu kita ada 3 DUN. Ketiga-tiganya kita kalah pada piala lepas. Boleh sebutkan nama-nama DUN tu? DUN pertama sekali DUN Sungai Ramal. DUN Sungai Ramal. Dulu UMNO lah. Dulu UMNO. Ya. Dulu sebelum UMNO tu PAS. Ya, okey. Jadi PAS pun dah merasa, UMNO pun dah merasa, Amanah pun dah merasa. Sekarang mana lah? Sekarang ni balik semula lah pada Barisan Nasional. InsyaAllah. Kemudian di DUN Balakong. Datuk dah calon ke? Itu serah pada Allah SWT. Okey. And then lepas tu? And then next Di Balakong. Balakong ni dulu kita juga yang pegang MCA. Tapi kita kalah pada pihak lepas. Betul. Kalah Kecil pun kalah juga. Kalah juga. Lagi teruk. Lagi teruk, ya. Jadi itu di Balakong lah. Okey. Di mana majoritinya adalah daripada bukan Melayu. Ya. Kemudian satu lagi DUN di Kajang. Ni DUN baru yang masuk ke dalam Dulu Kajang ke Barisan Nasional? Dulu Ulangan. Dulu Ulangan. Kemudian baru masuk pada kita lah. Ini memanglah dulu Datin Seri Wan Azizah bertanding, walaupun dia tak duduk sini pemenang. Calon tak apa pun daripada mana tak letak pun pemenang. Kita pun tak faham lah. Jadi servis untuk rakyat Kajang teruk. Ini saya katakan kerana mata saya sendiri melihat. Masa banjir baru-baru ni pun kita tak nampak apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan. Tapi kita alhamdulillah turun menyantuni semua rakyat yang terkesan. Parlimen Bangi berapa pengundi? 300,000 akan datang ni. 300,000. 300,000 akan datang. Dulu 200,000. Ya. Tambah 100,000 lagi dah jadi 300,000 tu. Jadi akan datang ni memang kerja dia susah. Datuk berani kan kalau tadi sebagai ni calon kerja Parlimen Bangi? InsyaAllah tu. Berani Tidak ada benda yang mustahil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saudara, begitulah pandangan dan juga kenyataan seorang pejuang, seorang pemimpin tertinggi di bahagian Bangi ini. Bangi adalah satu kota ilmu yang dulu merupakan impian almarhum Tun Razak. Tun Razak waktu beliau membuka ini Universiti Kebangsaan di Bangi, Allahyarham menyatakan dalam buku ataupun catatannya bahawa beliau Allahyarham mengharapkan agar bahasa Melayu ini dapat dijadikan bahasa ilmu yang bukan hanya untuk negara kita tapi berperingkat antarabangsa dan boleh juga dijadikan bahasa perdagangan. Tapi masa tetap bersama dengan saya, jadi saya malam besok kita jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk sebagai Ketua UMNO bahagian Bangi, teruskanlah memimpin. Warga bangsa kita mengharapkan kepimpinan Datuk. UMNO mengharapkan santunan yang lebih murni dan kita harap supaya negara kita terus maju dan terus maju, insya-Allah. Mudah-mudahan segala-galanya terbaik untuk bangsa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.